Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi seterusnya ialah sub modul ketiga di bawah tajuk kebolehan kerja berpasukan. Isi kandungan slide: tujuan dan pengenalan, kebolehan kerja berpasukan, kerjasama berpasukan, kebolehan komunikasi dan program latihan dan pembangunan pekerja. Kertas penerangan sub modul ketiga ini adalah bertujuan untuk menerangkan: pertama, kebolehan kerja berpasukan; kedua, kerjasama berpasukan; ketiga, kebolehan komunikasi; dan yang keempat, program latihan dan pembangunan pekerja. Pengenalan. Kebolehan kerja berpasukan adalah bekerjasama atau menyelaras usaha bagi pihak sekumpulan orang yang bekerja bersama-sama sebagai satu pasukan. Pasukan kerja yang terbaik adalah sekumpulan pekerja yang mampu mengambil tanggungjawab untuk menguruskan kerja mereka bagi mencapai objektif dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Satu pasukan kerja urus sendiri ialah kumpulan kecil pekerja yang bertanggungjawab untuk mengurus dan melaksanakan tugas teknikal untuk membekal produk atau perkhidmatan kepada pelanggan luaran atau dalaman. Kebolehan kerja berpasukan. Kebaikan dan kelemahan kerja berpasukan. Kebaikan. Pertama, sumbangan setiap individu. Kumpulan dapat menyumbangkan untuk mendapat penerimaan dan komitmen. Kedua, ahli pasukan sentiasa menilai secara kritikal pemikiran di antara satu sama lain. Ketiga, dapat meningkatkan kepuasan bekerja dan memerlukan kepuasan seperti keperluan untuk penggabungan. Kelemahan. Pertama, kumpulan dan pasukan sering bercakap terlalu banyak tetapi terlalu sedikit bertindak. Kedua, desakan ke arah pembantuan taraf prestasi dan tingkah laku yang boleh merosakkan organisasi. Ketiga, sikap sebahagian ahli yang tidak menunjukkan kesungguhan dalam persekitaran. Dan yang keempat, boleh mencetuskan konflik dalam kumpulan. Ciri-ciri pasukan yang berkesan. Pertama, keahlian. Dua atau lebih individu yang bekerjasama ke arah matlamat yang sama. Organisasi sosial. Kumpulan tersebut membentuk atau secara aktif berunding berkaitan fungsi-fungsi norma, peranan dan hubungan. 3. Matlamat bersama. Ahli-ahli telah berbincang tentang tujuan dan matlamat bersama. Keempat, saling bergantung dalam kalangan ahli. Ahli-ahli akan berjaya hanya jika semua mereka berjaya. Yang kelima, penglibatan produktif. Semua ahli disokong untuk menyumbang sama rata kepada beban kerja. Sumber dan kemahiran yang telah dikenal pasti awal dan digunakan dengan berkesan. Keputusan akan dibuat secara konsensus. Keenam, komunikasi yang berkesan dan interaksi. Sama ada secara bersemuka atau lain-lain cara komunikasi untuk membantu memantau proses kumpulan, memacu kreativiti dan membolehkan amalan kerja yang produktif di tempat kerja. Kepentingan bersama. Ahli-ahli memberi tumpuan kepada kepentingan kumpulan secara keseluruhan dan mengelakkan masalah-masalah atau perbezaan pendapat. Yang ke-8,
kesedaran secara kolektif. Ahli-ahli melihat diri mereka sebagai milik kumpulan, walaupun apabila kumpulan itu bukan bersama mereka. Cabaran utama dalam menjadikan seorang ahli pasukan yang berkesan adalah dengan memilih peranan yang betul. Peranan-peranan positif yang sering dipastikan ialah penyumbang ilmu, penyumbang ilmu menyediakan kumpulan dengan maklumat yang berguna dan boleh diterima, dan berkongsi kepakaran teknikal dengan ahli-ahli pasukan. Seseorang yang berkongsi peranan ini akan memberi perhatian yang cukup kepada elemen kemanusiaan untuk menentukan tugas dilaksanakan. Pemerhati proses. Proses kerja berpasukan termasuklah transaksi yang berlaku dalam kumpulan dan antara ahli pasukan. Pemerhati proses memaksa kumpulan untuk melihat bagaimana ia berfungsi dengan bersemuka orang lain tentang urus niaga yang berlaku. Ketiga, rakan usaha sama. Usaha sama ini membolehkan pasukan itu memberi tumpuan kepada matlamat dan sentiasa mengingat kumpulan untuk melakukan apa yang perlu agar kekal di landasan yang betul. Penyokong. Para penyokong menganggap sebahagian daripada tanggungjawab pemimpin ialah untuk menyediakan sokongan emosi kepada rakan sepasukan dan menyelesaikan pertingkahan. Dia berkhidmat sebagai model pendengar aktif dan merupakan model kepada etika dan profesionalisme. Kelima, pencabar. Pencabar mencabar idea-idea yang buruk tetapi mempunyai kemahiran hubungan dua hala yang baik. Dia akan mengkritik apa-apa keputusan atau pemikiran awal yang tidak berkualiti, termasuk masalah etika. Keenam, pendengar. Pendengar adalah sebahagian daripada peranan lain, namun ia menyumbang begitu ketara kepada kejayaan pasukan yang mengandungi peranan yang berasingan. Ketua kumpulan mesti kerap bertukar peranan sebagai pendengar. Pendengar ini akan menyediakan ringkasan bagi kumpulan. Ketujuh, pengantara. Pengantara cuba untuk menyelesaikan konflik dan meminta kebenaran untuk mentafsir setiap kedudukan, kemudian membuat tafsiran. Setiap kumpulan diberi peluang untuk memperbaiki atau membetul penyataan kedudukan masing-masing. Perantara boleh menggerakkan sesuatu kumpulan daripada terhenti dan seterusnya menempuh kepada aktiviti yang lebih produktif. Penjaga. Apabila peluang yang diberi untuk bercakap tidak diberikan kepada beberapa ahli, penjaga dengan boleh membuka peluang untuk bercakap. Penjaga tersebut akan meminta ahli pasukan tertentu dibenar untuk menyumbang atau meminta sumbangan mereka terdahulu diiktiraf. Kerjasama berpasukan. Di tempat kerja, kerjasama mewakili pengadunan pelbagai kemahiran untuk menghasilkan pencapaian yang kolektif. Walaupun dalam pasukan yang beberapa ahlinya bersikap kompetitif secara semula jadi, terdapat juga perkara-perkara mudah boleh dilakukan untuk memberi inspirasi kerjasama yang tulen. Setiap pasukan tempat kerja mempunyai pekerja yang memiliki elemen kerja bersama, bekerjasama, dan mereka memiliki pelbagai kemahiran.
Mengurus pasukan kerja bersendirian. Pasukan kerja paling terkenal ialah sekumpulan pekerja yang mengambil alih sebahagian besar tanggungjawab untuk mengurus kerja mereka sendiri. Kumpulan kerja yang diuruskan sendiri ialah sekumpulan kecil pekerja yang bertanggungjawab untuk mengurus dan melaksanakan tugas-tugas teknikal untuk menghantar produk atau perkhidmatan kepada pelanggan luar dan dalaman. Sebahagian besar dari firma besar dan bersaiz sederhana telah menggunakan pengurusan pasukan kerja bersendirian. Pasukan ini telah melaksanakan pelbagai aktiviti penghilangan dan perkhidmatan. Pasukan pelbagai fungsi. Satu pasukan yang mempunyai kepakaran adalah kumpulan kerja sendiri daripada pekerja yang memiliki kepakaran yang berbeza pada organisasi yang sama taraf dan bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. Mereka yang berbeza kepakaran digabungkan kepakaran mereka. Pasukan yang memiliki pelbagai kepakaran telah digunakan secara meluas dalam pembangunan produk. Pasukan maya. Beberapa pasukan menjalankan sebahagian besar daripada kerja mereka dengan menghantar keputusan melalui peralatan elektronik antara satu sama lain dan bukannya bersemuka. Satu pasukan maya adalah sekumpulan kecil menjalankan hampir semua kerja mereka melalui komunikasi elektronik dan bukannya mengadap mesyuarat secara terbuka. Kerjasama berpasukan. Dalam mewujudkan kerjasama pasukan yang baik, ahli-ahli pasukan perlu: 1. Fokus kepada matlamat pasukan. 2. Beri tumpuan kepada ahli pasukan untuk melakukan yang terbaik. 3. Beri ganjaran kepada pasukan. Dan yang keempat, jangan bendung kerjasama. Fokus kepada matlamat pasukan. Menentukan matlamat utama pasukan itu dan menerangkan kepada setiap orang bagaimana untuk melakukan dan menyumbang kepada misi pasukan. Menggalakkan ahli pasukan untuk menjalinkan kerjasama yang lebih supaya daya saing sebagai satu pasukan. 2. Beri tumpuan kepada ahli pasukan untuk melakukan yang terbaik. Pastikan semua ahli tahu bahawa mereka telah dimasukkan ke dalam pasukan untuk tidak menunjukkan apa yang mereka boleh lakukan sendirian, tetapi lebih kepada untuk membantu dan membuat pasukan berjaya. Mengenal pasti setiap kekuatan seseorang dari sudut pandangan bagaimana kelebihan-kelebihan tersebut yang akan diadun dengan yang lain untuk membantu pasukan mencapai keputusan yang dikehendaki. 3. Beri ganjaran kepada pasukan. Beri ganjaran kepada pasukan dengan mengagihkan ganjaran kerana kerjasama dan bukan kerana kompetitif. Raikan sebagai satu kumpulan apabila pasukan itu menewaskan lawan, seperti menyelesaikan masalah utama serta mengiktiraf sumbangan individu ke arah kerjaan tersebut. 4. Jangan bendung kerjasama. Galakkan ahli-ahli pasukan untuk mencari cara-cara untuk bekerjasama dengan jabatan lain dan entiti-entiti luar untuk mendapatkan pemahaman yang baru dan cara-cara terkini dalam melakukan sesuatu kerja. Kaedah mudah untuk mengkelaskan aktiviti-aktiviti pasukan. Keberkesanan sebagai ahli anggota pasukan boleh dipertingkatkan dengan memahami kemahiran, tindakan dan sikap yang diperlukan untuk menjadi anggota pasukan
yang berkesan. Salah satu kaedah mudah untuk mengkelaskan aktiviti-aktiviti pasukan dalam usaha mencapai matlamat adalah berkaitan manusia berbanding dengan tugas. Pertama, mempercayai ahli pasukan. Sikap kuat kerja anggota pasukan yang cemerlang adalah dengan mempercayai ahli pasukan termasuk pemimpin. Bekerja dalam pasukan adalah serupa dengan satu perkongsian penilaian kecil. Mempercayai anggota pasukan juga termasuk percaya bahawa buah fikiran mereka secara teknikal tepat dan rasional sehingga dibuktikan sebaliknya. Kerjasama dan perpaduan tahap tinggi. Kerjasama dan perpaduan adalah sinonim dengan kerja berpasukan. Perpaduan di peringkat pasukan merujuk kepada bekerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah bersama. Mencapai semangat kerjasama berpasukan sering menjadi persoalan untuk memulakan langkah pertama. Yang ketiga, mengiktiraf minat dan pencapaian orang lain. Satu taktik asas untuk menjadikan diri sendiri sebagai ahli kumpulan yang kental adalah dengan sentiasa mengiktiraf akan kepentingan dan pencapaian orang lain. Memaklumkan orang lain bahawa anda mengambil berat tentang kepentingan mereka. Bersedia untuk beri pujian kepada sebarang pencapaian yang ketara. Keempat, kongsi kegembiraan. Seorang ahli pasukan yang berjaya berkongsi pujian dan ganjaran atas pencapaiannya walaupun dia adalah yang paling layak. Biasanya berkongsi pujian, terima merit sedikit kepada rakan sepasukan mungkin telah membuat sekurang-kurangnya beberapa sumbangan kepada pencapaian yang telah diterima pujian tersebut. Dan yang kelima, jangan mengganggu kegembiraan orang lain. Kita semua mempunyai pencapaian dan pengiktirafan yang menjadi sumber kebanggaan. Memperkecilkan pencapaian orang lain tanpa alasan yang sahih akan membawa ketegangan dan kemarahan. Hindarkan perasaan cemburu yang menjadikan itu. Kebolehan komunikasi. Komunikasi adalah proses memindah isyarat atau mesej antara penghantar dan penerima melalui pelbagai kaedah seperti perkataan yang ditulis, bukan isyarat lisan atau kata-kata. Untuk berfungsi dengan jayanya dalam kumpulan kecil, pelatih berkemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas pada tahap intelektual dan emosi. Untuk berfungsi dengan jayanya dalam kumpulan kecil, pelatih berkemauan untuk berkongsi dengan jelas pada tahap intelektual dan emosi. Komunikator yang berkesan, 1. Dapat menjelaskan idea sendiri. 2. Meluahkan perasaan mereka dengan cara yang terbuka tetapi bukan mengancam. 3. Mendengar orang lain dengan teliti. 4. Bertanya soalan untuk mendapat idea dan emosi orang lain. 5. Boleh mengesan bagaimana perasaan orang lain berdasar komunikasi, bukan lisan mereka. 6. Akan memulakan perbualan mengenai iklim kumpulan atau proses jika mereka rasa ketegangan. Menunjukkan mengenai aktiviti dan interaksi kumpulan mereka dan menggalakkan orang lain. Ahli-ahli kumpulan sama-sama melakukan perkara yang sama.
kebolehan komunikasi. Untuk bekerja bersama-sama dengan jayanya, ahli-ahli kumpulan perlu menunjukkan semangat perpaduan. Perpaduan muncul apabila ahli-ahli kumpulan memamerkan kemahiran berikut. Keterbukaan. Ahli kumpulan sanggup untuk mengenali satu sama lain, terutamanya mereka yang punya minat dan latar belakang yang berbeza. Mereka adalah terbuka kepada idea-idea baru, pelbagai pandangan dan pelbagai individu dalam kumpulan. Mereka mendengar pandangan orang lain dan menempatkan idea mereka. Mereka tahu bagaimana untuk mengimbang keperluan atau untuk perpaduan dalam kumpulan dengan keperluan untuk pandangan individu. 2. Amanah dan pendedahan diri. Sikap mempercayai sesama ahli kumpulan cukup untuk mereka berkongsi pandangan dan perasaan. Perasaan saling mempercayai timbul hanya apabila semua orang bersedia mendedahkan diri dengan jujur dan hormat. Amanah juga berkembang sebagaimana ahli-ahli kumpulan menunjukkan accountability diri untuk tugas-tugas yang telah diberikan. 3. Sokongan. Ahli kumpulan telah mempamerkan sokongan antara satu sama lain apabila telah mencapai matlamat mereka. Mereka akan menjadi contoh rasa kesetiaan kepada pasukan dan semuanya, menyokong kepada kumpulan secara keseluruhan dan membantu ahli yang mengalami kesukaran. Mereka melihat satu sama lain bukan sebagai pesaing, yang biasanya dalam kebiasaan sistem pendidikan individualistik, tetapi sebagai rakan usaha sama. Yang keempat, hormat. Ahli kumpulan menyalurkan pendapat mereka dengan cara menghormati orang lain, memberi tumpuan kepada apa yang boleh kita belajar daripada siapa yang patut dipersalahkan. Lihat maklum balas yang membina dalam seksyen proses untuk maklumat lanjut. Pelatih perlu mengetahui bagaimana untuk berfungsi supaya mereka produktif dan dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan berkesan. Satu proses yang berkesan akan muncul sebagai pelatih mempamerkan kemahiran berikut. Tanggungjawab individu dan accountability. Semua ahli kumpulan bersetuju mengenai apa yang perlu dilakukan. Maklum balas membina, memberi dan menerima maklum balas tentang idea-idea kumpulan. Penyelesaian masalah. Kumpulan membantu kumpulan untuk membangun dan menggunakan strategi utama untuk matlamat kumpulan. Organisasi dan pengurusan. Tahu bagaimana untuk merancang dan menguruskan sesuatu tugas, peranan dan pengetahuan. Kumpulan tahu yang mana peranan boleh diisi dalam satu kumpulan dan menyedari apakah peranan mereka dan lain-lain yang paling sesuai. Mereka juga bersedia untuk bertukar peranan bagi memaksimalkan pengalaman pembelajaran dari kumpulan lain. Program latihan dan pembangunan pekerja. Tujuan latihan dan pembangunan pengurusan program ialah untuk meningkatkan keupayaan pekerja dan keupayaan organisasi. Program latihan dan pembangunan organisasi boleh diberi tumpuan pada prestasi individu atau prestasi pasukan. Sekian, terima kasih. Berakhir sudah penerangan submodul ketiga, kebolehan kerja berpasukan. Sesi seterusnya, sesi ulang kaji.
Pertama, hasil apabila sekumpulan kerja berpasukan telah mencapai sinergi ataupun usama berpasukan, iaitu jumlah pengeluaran melebihi jumlah sumbangan individu. 2. Kerjasama adalah sifat yang penting bagi memastikan matlamat organisasi dapat dicapai dalam kerja berkumpulan. Yang dimaksudkan bekerjasama dalam kumpulan adalah hasil usaha bersama dalam satu kumpulan yang mempunyai kepentingan dan satu arah tujuan yang sama. Keempat, mempercayai ahli sepasukan adalah ciri-ciri asas sikap seorang ahli pasukan yang cemerlang. Peranan penyaring maklumat adalah untuk mewujudkan sumbangan yang seimbang dengan ahli-ahli kumpulan. Keenam, peranan pencabar adalah untuk menggelakkan sikap berpuas hati dan pemikiran kelompok. 7. Peranan pesaing boleh menghalang sikap sambil lewa dalam kumpulan. 8. Peranan penjaga membawa sumbangan seimbang dalam kumpulan. 9. Sikap dan tonggak ahli pasukan yang cemerlang ialah mempercayai teman sepasukan. 10. Dalam taktik pasukan, berkongsi kegemilangan biasanya wajar kerana kebanyakan pencapaian pasukan memerlukan maklum balas daripada beberapa ahli. 11. Kerjasama dan pemufakatan sinonim dengan kerja berpasukan. 12. Kebaikan dan keburukan kerja berpasukan. Kebaikan menyumbang untuk mendapat penerimaan dan meningkatkan kepuasan kerja. Keburukan sering bercakap terlalu banyak tetapi tidak fokus dan bersikap xenofobia, iaitu perasaan benci kepada mereka yang berlenam budaya. Lapan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan. Keahlian dua atau lebih individu, matlamat bersama, organisasi sosial, saling bergantungan dalam kalangan ahli, penglibatan produktif, komunikasi yang berkesan dan interaksi, kepentingan bersama, kesedaran secara kolektif, amanah bersama dan perpaduan. Cara-cara untuk mewujudkan kerjasama berpasukan yang baik. Fokus kepada matlamat pasukan, beri tumpuan kepada ahli pasukan untuk melakukan yang terbaik, beri ganjaran kepada pasukan, elak bendung kerjasama. Ciri-ciri komunikator yang berkesan. Terdapat 4 ciri-ciri. Dapat menjelaskan ideanya sendiri, meluahkan perasaan mereka dengan cara yang terbuka tetapi bukan mengancam. Ketiga, mendengar orang lain dengan teliti. Dan yang keempat, bertanya soalan untuk menjelaskan idea dan emosi orang lain. Seterusnya, kita ke kertas tugasan. Kertas tugasan dalam submodul ini mengandungi 10 soalan dengan 24 markah. Soalan pertama. Apabila sekumpulan pekerja berpasukan telah mencapai sinergi,
A. Semua ahli bersetuju dengan tindakan. B. Setiap ahli bersetuju dengan penyelesaian masalah. C. Ahli-ahli menyelesaikan masalah pada kadar melebihi purata. Dan D. Jumlah pengeluaran melebihi jumlah sumbangan individu. Soalan nombor 2. Antara yang berikut, manakah peranan yang paling mungkin untuk mengelakkan sikap berpuas hati dan pemikiran kelompok? A. Penyokong, B. Pencabar, C. Pendengar dan D. Perantara. Soalan nombor 3. Apakah yang menjadi penyumbang utama kepada peranan penyaring maklumat? A. Menyaring ahli baru untuk kumpulan. B. Mendorong kreativiti ahli kumpulan. C. Mewujudkan sumbangan yang seimbang dengan ahli-ahli kumpulan. D. Mencabar pemikiran kumpulan. Soalan nombor 4. Apakah ciri-ciri asas sikap seorang ahli pasukan yang cemerlang? A. Pastikan dia mendapat pengiktirafan individu. B. Mempunyai sikap daya saing terhadap kumpulan lain. C. Keinginan untuk menjadi pemimpin pasukan. Dan D. Mempercayai ahli pasukan. Soalan nombor 5. Mengapakah titik dalam taktik pasukan berkongsi kebilangan biasanya wajar? A. Gaji berdasarkan pasukan telah mengganti gaji individu. Berkongsi kegemilangan dengan prinsip WIIFM. C. Kebanyakan pencapaian pasukan memerlukan maklum balas daripada beberapa ahli. Dan D. Kebanyakan ahli mementing diri sendiri. Soalan nombor 6. Kerjasama dan sinonim dengan kerja berpasukan. Soalan nombor 7. Apakah kebaikan dan keburukan kerja berpasukan? Soalan nombor 8. Nyatakan 5 ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan. Soalan nombor 9. Jelaskan secara ringkas cara-cara untuk mewujudkan kerjasama berpasukan yang baik. Tenaraikan 4 cara. Sepuluh. Apakah ciri komunikator yang berkesan? Senaraikan 4 ciri komunikator yang berkesan. Sekian. Semoga anda semua berjaya menyelesaikan kertas-kertasan ini dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.